Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kesihatan, kekuatan, kelapangan masa untuk hadir dalam majlis yang penuh kebaikan ini. Dan kita mengharap dengan adanya majlis-majlis yang begini, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, mengistiqamahkan kita, seterusnya memberikan pahala yang besar dan membawa ke dalam syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membicarakan tentang berkaitan dengan muraqabah yang lepas, dan kita mengharapkan ianya memerlu kepada amalan yang perlu kita lakukan. Jangan jadikan hadis yang kita baca ni hanya sekadar cakap ustaz, tapi yang penting hadis yang kita baca ini adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu diikutkan. Jadi oleh kerana itu, ilmu yang bermanfaat itu bila ilmu itu kita amalkan. Dan ilmu yang bermanfaat ini bila kita amalkan, dia menghasilkan amalan perbuatan yang cantik kepada diri kita. Apatah lagi ianya berkaitan dengan kehidupan kita di dunia yang membawa kepada kehidupan akhirat. Itulah matlamat kita, ya. Matlamat kita, puan-puan, nun di sana. Matlamat kita ialah di akhirat sana. Dunia hanya jalan sahaja, wasilah yang kita guna untuk kita selamat dan kekal di akhirat kelak. Jadi oleh kerana itu, gunakan wasilah ini sebaik-baik yang mungkin. Kerana peruntukan umur terhad dan peruntukan amalan kita pun terhad. Maksud dia, tengah sihat ni kita boleh banyak beramal. Kalau dah sakit, duk aja nak tunggu orang datang beramal pula. Apa dia orang datang beramal? Nak soalkan kita, ya. Nak apa lagi? Ya, kalau sampai dah tahap kita buang air pun orang cuci, tu dah berat dah. Ya, subhanallah. Pada minggu lepas kita pergi rumah orang tua yang duk sibuk dalam WhatsApp tu, kita pergi tengok kan. Tu dia WhatsApp dah bunyi dah. Kita tengok rumah orang tua, ya. Syahdu kita, ya. Tapi dalam syahdu tu salah seorang tu saya cuba salam, assalamualaikum, nak salam, dia tak nak salam. Pakcik tu tak nak salam. Tanya ke? Lepas tu dia jawab, saya tak nak salam orang yang saya tak kenali. Oh boy kan. Sabar je lah kan. Jadi kita tak cakap apalah. Dah orang macam tu. Orang yang kenali meninggalkan kamu di rumah orang tua, kan? Mungkin anak-anak, mungkin orang yang rapat dengan kamu yang meninggalkan kamu dengan di rumah orang tua. Kita yang tak kenali, kita datang nak ziarah, nak tengok kan. Salamlah. Tapi tak apalah. Kena sabarlah pula. Ya, bila saya tengok tu, saya boleh faham orang yang menguruskan tu banyak karenah terpaksa dihadapi, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah bagi pahala yang besar dalam bab-bab yang begini. Jadi, baik, kita masuk dalam bab ini, babut taqwa. Okey. Kita ada babut taqwa. Apakah maksud at-taqwa itu? Ya. Penjelasan bab ini mengandungi beberapa faedah yang agung, di antaranya bahawa Allah menjadikan sesuatu bagi kita sehingga kita bisa membedakan antara hak dan yang batil, antara yang bermanfaat dan berbahaya, menghapuskan kesalahan dengan amalan soleh, kerana amalan soleh bisa menghapuskan amalan buruk. Istighfar dan taubat merupakan nikmat dari Allah bagi seorang hamba dan memberikan kemudahan untuk beristighfar dan bertaubat. Jadi, babut taqwa, apa dia taqwa? Rasanya orang Taman Tun tahu taqwa. Paling kurang masjid At-Taqwa tu, kan? Ada pula restoran At-Taqwa, ya. Pernah tengok restoran At-Taqwa? Tak ada, ya. Di antara restoran yang saya agak tertarik, ya, tak seperti restoran lain dengan ada TV-nya, ada muzik restoran lain kan. Tapi takwa tak ada. Tak ada TV, tak ada muzik, ada Quran dan tak ada rokok. Saya tengok 3-4 cawangan dia, begitu kedudukannya. Jadi walah majunya kan. Orang kata kalau tak ada muzik, tak ada TV, bisnes tak ada. Subhanallah, dia pasang Quran, siapa saja boleh datang. Ya. Jadi rezeki di sisi Allah, tu yang penting. Betul caranya, betul lah, diberkati
Itu yang paling penting. Banyak area gombak banyak lah. Kan? Okey. Mungkin orang gombak ni orang takwa belaka kan. Ciwa nak angkat Ustaz Fadil tu. Okey. Di dalam makna takwa yang dimaksudkan oleh Saidina Umar apabila dia mensyarahkan apakah arti takwa, ya, at-taqwa ialah diberikan perumpamaan seseorang yang berjalan di kawasan yang penuh dengan duri-duri atau paku ataupun kaca. Macam mana kita berjalan dalam kawasan yang begitu? Berhati-hati kan, berhati-hati supaya tidak terjebak ataupun terluka kaki kita. Begitulah takwa bila kita berjalan di muka bumi ini. Kita ni abiris sabil, yakni orang yang dalam perjalanan. Yang Rasulullah bagi misal, kita berhenti di sebatang pokok. Ya, dari perjalanan yang jauh kita penat berhenti sebatang pokok. Itu cerita Rasulullah di padang pasir. Tetapi bagi cerita kita di sini seperti kita singgah di R&R. Berapa lama kita singgah? Paling kuatnya sejam 2 jam macam tu je. Lebih kata nak berkampung di situ ada. Nak duduk situ sedap pula R&R. Sini tak ada air, pergi duduk kat R&R. Ya. Tak ada. Kita takkan buat begitu. Ya. Jadi oleh kerana itu pemergian kita berhenti di R&R hanya sementara, dan kehidupan dunia kita ni pun sementara. Berapa lama R&R? Sejam, 2 jam. Berapa lama kita di bumi? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kemuncak umur Rasulullah 63 tahun. Okey, itulah lama dia. Okey. Jadi bila kita berada di perjalanan yang begini harus berhati-hati, kerana itu adalah ujian-ujian yang datang untuk menghalang kita sampai di padang mahsyar ataupun di akhirat dalam keadaan yang sempurna. Jadi kita kena hadapi perkara ini dengan baik, dengan sentiasa berhati-hati. Itu dia maksud takwa, berhati-hati dalam perjalanan kita di dunia. Elakkan benda yang haram, buat benda yang disuruhkan, jauhkan benda syubhah, dan ikut benda yang jelas dan nyata. Okey. Jadi itu pasal lah, ya, takwa itu adalah di antara perkara yang amat penting dalam pribadi seorang Muslim. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, buka Al-Quran, surah Ali Imran. Jadi kalau kita dah tahu makna takwa secara jelas, yakni ialah kita dalam berhati-hati seperti kita lalu di kawasan yang penuh dengan duri-duri, kaca. Jadi begitulah kehidupan kita di dunia. Bila kita bertemu dengan ayat-ayat Allah bersebut at-taqwa atau ittaqillah ataupun bentuk-bentuk bunyi takwa tu, maka menunjukkan kita faham dah apa dimaksudkan. Okey, surah Ali Imran ayat yang ke-3. Bukan ketiga ni, dia silap ni. 102. Okey, nampak ya tulisan terjemahan tu dia okey betul. Surah yang ketiga ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Subhanallah. Ini arahan Allah. Ini menunjukkan wajib ibu-ibu kita belajar agama. Wajib kita mempelajari agama, agama yang tepat, Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib kita mengikutnya. Dengan istiqamah itulah datang perkara yang paling penting dalam diri kita, ialah ketetapan yang Allah bagi dalam hati kita tu. Sabat, kuatan. Dan ayat ini menunjukkan, pertama, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berhati-hati dalam semua tindakan kita dengan sebenar-benar takwa dan bukan main-mainan. Oleh kerana itu bila ibu-ibu mempelajari agama, tengok siapa guru-guru yang nak mengajarnya. Bukan main dengar, oh okey, pasang.
pasang apa lagi, TV, okey, ambil semua. Kita tahu dalam bab ini bercampur baur semuanya. Oleh kerana itu, berhati-hati dalam mengambil semua ucapan-ucapan, kerana kita akan bangkitkan beberapa isu. Ya, kita kena kaitkan dengan isu semasa yang kita nampak berbahaya. Ya. Yang mana sebenar-benar takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nampak tak? Beragama Islam. Wajib kita menjaga Islam kita. Dalam bab ini kita buka sedikit, dah terbuka ni masalah ketakwaan. Kita menghadapi isu-isu di akhir zaman dalam keadaan menakutkan. Apabila orang-orang yang tidak bertanggungjawab menggunakan atas nama Islam untuk mencarikan dunia yang sedikit atau meluaskan pengaruh yang tak betul. Oleh kerana itu, ibu-ibu, kebenaran tetap kebenaran. Walaupun siapa yang bawa, kita kena tengok kebenaran, bukan tengok siapa yang bawa. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tak kenal siapa lelaki yang bawa. Orang yang bawa tu, orang tu bawa ke pakai jubah serban berjanggut apa ke, ataupun berpurdah ke, ataupun bertudung ke, atau nama Syekh Maulana ke, bukan itu hujah kita. Tetapi kita kena belajar kebenaran. Apa dia kebenaran? Al-Quran, As-Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, Al-Quran dan Al-Hadis sahih, ya, dan mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Itulah kebenaran, tak ada yang lain. Adalah isu yang terbaru yang kita hadapi. Oleh kerana itu, Islam amat berhati-hati dalam perkara-perkara ini. Kita tak boleh ambil Islam ikut aku sangka ataupun pendapat aku, pandangan aku. Tak ada. Islam bukan pandangan. Islam qala Allah, qala Rasul. Apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Betul, fahaman dia ditafsirkan oleh 3 kurun terbaik. Selain daripada itu, bukan. Ada masalah yang terkandung. Kita berada akhir zaman, Rasulullah kata kita dah berpecah kepada 73 golongan. Dah berpecah. Ibu-ibu kena pandai memilihnya. Macam mana nak pilih? Dengan ilmu. Mereka menggunakan atas nama agama. Mereka menggunakan atas nama Rasulullah. Macam mana hadis palsu yang digunakan atas nama Rasulullah. Pengkhianatan dalam agama. Permulaan pada siri abad-abad yang mula berpecahnya umat Islam. Segelintir masyarakat umat Islam mengambil nama Rasulullah untuk melakukan perniagaan dia atau membenarkan ucapan dia. Kita tahu kisah kalau kita belajar, ya, ada orang tu jual terung, ya, terung Rasulullah kata siapa makan terung cerdik, misalan. Tak boleh diguna atas nama Rasulullah. Na'udzubillah min zalik. Itulah berlaku pada abad ini. Perangai yang sama. Okey, yang pertama, penafsiran yang salah terhadap, kita mungkin dengar dalam YouTube tentang Bani Tamim. Dengar kan? Orang tengah kontroversi membicarakan Bani Tamim. Ada yang tak pernah dengar? Rasanya paling kurang mereka pernah dengar kicap Tamim. Okey, paling kurang lah. Okay. Bani Tamim ni ialah kelompok, satu golongan yang berada di tanah Arab yang Rasulullah pernah memuji kedudukan mereka, kebaikan mereka dan kehebatan mereka. Abu Bakar As-Siddiq kategori Bani Tamim, keturunan Tamim, At-Tamimi. Tetapi segelintir masyarakat kita ni, seorang ustaz tu mengatakan tentang Bani Tamim tu, nak mengangkatkan kita ni. Ingat ibu-ibu, kalau kita ni orang Melayu lah, tak usah nak berubah kata Bani Tamim ke Bani apa lagi nak bagi. Tak usah. Kalau kita Jawa lah, Bani Jawa, Bani Minang, tak boleh nak ubah. Kalau hidung kita pesek kan, pesek lah. Jangan nak kata nak buat mancung macam apa ke nama. Jangan, ya. Tetapi segelintir masyarakat kita di kalangan ustaz-ustaz yang tidak bertanggungjawab, tak takut kepada Allah, menafsirkan tentang Bani Tamim, ya, disebabkan excited sangat dengan hadis yang mengatakan Bani Tamim ini adalah golongan yang keras pada Dajjal di akhir zaman. Keras kepada masalah Dajjal berkaitan dengan unsur-unsur syirik di dalamnya. Dia keras. Lalu dia mengaitkan bahawa Bani itu keturunan kita, Bani Adam, keturunan Adam. Bani Tamim, Bani keturunan tanah Mim Melayu.
keturunan tanah Melayu. Bagusnya. Habis lari konsep terhadap Bani Tamim yang asal. Tak apa lagi. Ibu-ibu ya, saya cuba kaitkan dengan isu Al-Arqam. Al-Arqam Syari Muhammad ni, saya tak panggil ustaz dah. Dengan isu yang Syari Muhammad ni, dia teringin nak jadi pemuda Bani Tamim. Yang diisytiharkan pemuda Bani Tamim, pemuda Bani Tamim. Sewaktu dia mengisytiharkan Syekh Suhaimi sebagai Imam Mahdi tu, yang dikaitkan dengan Imam Mahdi tu, bila kita lihat keturunan Syekh Suhaimi bukan daripada keturunan Quraisy. Keturunan Syekh Suhaimi keturunan Jawa. Macam mana boleh jadi Imam Mahdi? Dia jauh dah lari dah masalah ni. Dan Syari Muhammad cuba mengetengahkan diri dia pemuda Bani Tamim. Orang tak nampak kenapa pemuda Bani Tamim. Kita belajar hadis, kita tahu kenapa dia nakkan nama gelaran yang begitu. Kerana kononnya nak kaitkan dengan Dajjal. Tapi ingat, tahu tak, dia tu perangai macam Dajjal. Saya cakap nanti saya kupaskan. Disebabkan pengikutnya telah mengangkat dia menjadi, tak dengar YouTube apa dikatakan, menjadi Rasulullah Sayyidi Abuya. Dia angkat gelaran yang begitu. Subhanallah. Kita serah pihak tertentu untuk buat penyelidikan. Lari sikit pada peringkat awal, bukan sikit pun. Kita lihat dengan kemunculan dia sebagai gerakan Islam tu, dia berjubah, berserban, berjanggut, wanita-wanita berpurdah, ekonomi, Masya Allah kan. Tetapi ibu-ibu, masalah dalam agama bukan akal. Sikit je lari, akan lari terpesong jauh. Sikit je lari. Kita nak ngadap kiblat kan, tak apalah, di Malaysia ni tak apalah pasal kita tak boleh nak agak. Tetapi tahu tak, kalau seinci kita tersilap, dia lari kiblat tu dia berkilometer, tapi tak menjadi masalah kerana ijtihad. Tetapi dalam masalah ini, ya, pertama berkaitan dengan pemuda Bani Tamim, berkaitan dengan Imam Mahdi, biasanya ajaran sesat dia menggunakan benda-benda begini. Dan akhirnya dalam YouTube tu, pengikut dia mengatakan Abuya, ya, sebagai Rasulullah Sayyidi Abuya, gelaran kepada Syari Muhammad. Na'udzubillah min zalik. Ya, tapi dia dah mati, mungkin dia tak redha apa, tapi pengikut dia mengangkat begitu sekali. Dalil akal. Tu dalil akal. Nanti boleh tengok YouTube tu, kalau saya ada saya forward kan. Kalimah kufur yang keluar daripada pengikutnya. Subhanallah. Disebabkan kes pertama Bani Tamim. Yang kes kedua saya akan bukakan lagi. Ustaz ni pula yang tadi, yang mengiyakan Bani Tamim, yang menceritakan kes Bani Tamim, mengiyakan satu orang syekh di Mesir, tak takut pada Allah. Yang mana syekh ni mengatakan tentang bermimpi bertemu Rasulullah dan membenarkan tragedi pembunuhan umat Islam Ikhwan Muslimin di Mesir dalam demonstrasi. Alhamdulillah, macam di Tanah Haram, Masjidil Haram dah buat khutbah dalam kes ini. Bagaimana mimpi bertemu Rasulullah menjadi hujah untuk mengalirkan darah umat Islam. Satu benda yang tak boleh diterima akal. Bukan Rasulullah yang bersabda. Mimpi itu pun entah betul entah tidak. Dia mimpi, satu, dan kedua, betul ke kamu mengatakan itu Rasulullah? Kalau kita mimpi, oh bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah ajar begini-begini, yang kita cek dalam hadis tak ada, itu bukan Rasulullah. Kamu yang tak kenal Rasulullah, itu syaitan. Betul Rasulullah tak, syaitan tak boleh menyumpai Rasulullah, tapi kamu yang tak reti, tak kenal Rasulullah. Satu. Dan kedua, kalau dia bermimpi Rasulullah, apa masalahnya? Nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Dalam sekarang ni, tak percaya lebih baik daripada mempercayai. Dan kalau tak percaya, tak jatuh kafir, tak jatuh. Kerana penipuan dalam bertemu Rasulullah sekarang ni melanda kepada masyarakat kita. Tetapi jahat dengan fatwa ataupun syekh ni berkatakan, Ali Jum'ah ni mengatakan bahawa tentera Mesir boleh bunuh mereka, tu maksudnya. Itu yang berlaku, pembunuhan terhadap segelintir golongan ikhwan. Jahat penggunaan atas nama Rasulullah. Dulu mereka menggunakan hadis palsu.
atas nama Rasulullah. Ini digunakan pula mimpi atas nama Rasulullah. Subhanallah, pengkhianatan yang besar di kalangan ulama Islam kalau begitu caranya. Dan saya ingatkan ibu-ibu, jangan terpengaruh. Tak ada beza macam mana Syahri Muhammad mengatakan dia bermimpi bertemu Rasulullah. Tapi masalah Syahri Muhammad pada dua perkara. Bertemu Rasulullah satu bab, yang kedua yaqzah, bertemu secara sedar, lagi satu bab. Sedar, bertemu sedar. Kita tak bertemu. Dia macam acara Ayah Pin duduk dalam tekor tu, bertemu, naik ke atas. Itu yang saya katakan ulama akhir zaman ya, yang Rasulullah ingatkan kepada kita. Dan Sayyidina Ali kata, tengok kebenaran, bukan tengok syekh tu dari mana. Na'udzubillah, fitnah. Tak mustahil kalau dia kata dia bermimpi Rasulullah, semua pelajar yayasan taklim kena bunuh. Kena bunuh kita. Tak apa, penjara, kena penjara semua. Ya, macam mana kita nak sebut ya dalam bab-bab yang begini, penipuan terhadap menggunakan nama Rasulullah. Dan kita minta pihak tertentu mengambil tindakan pada ustaz yang begitu. Walaupun popular bagaimana sekalipun, kena ambil tindakan. Dia telah bawa satu fahaman macam Syahri Muhammad juga. Okey, kita takut nanti fahaman ni kesudahannya siapa pula dia nak angkat jadi Rasulullah. Ya, Rasulullah Sayyidi siapa? Si fulan. Jadi ini di antara penyelewengan. Ittaqillah, takut kepada Allah, kita katakan. Takut kepada Allah. Jadi dua perkara ni isu yang amat penting yang perlu kita tengok. Pertama, kes bermimpi dengan Rasulullah yang menjadikan kononnya hujah. Lepas tu yang kedua, berkaitan dengan pemuda Bani Tamim. Ya, dan akhirnya yang ketiga, Al-Arqam, ataupun dulunya namanya Al-Arqam ditukar dengan nama Rufaqa, diharamkan. Sekarang Global Ikhwan telah mengatakan terhadap Syahri Muhammad itu Rasulullah. Dah tak ada bezanya Al-Arqam dengan Qadiani. Tak ada beza. Ya, peringkat tu naik sikit-sikit, dia naik kan, akhirnya sampai kepada Rasulullah. Dan kadzab, penipu besar yang Rasulullah menjaminkan Dajjal akan muncul dengan mengaku dirinya Rasulullah. Auzubillah. Ibu-ibu, anak-anak kita generasi akan datang bagaimana kalau tak diteraskan dengan ilmu yang betul, ilmu yang tepat. Terpasal pemujaan terhadap ulama berbahaya, ataupun orang-orang alim berbahaya. Dia boleh bawa kepada syirik macam itu, bawa kepada kufur begitu. Terpasal bila kita belajar, kita hormat tok guru tak apa, tetapi taksub jangan sekali. Taksub hanya milik Rasulullah SAW dan bukan orang lain. Kerana guru bersifat betul dan salah. Betul insya-Allah boleh terima, salah kita tegur dengan cara baik. Dalam kecoh-kecoh begitu pula muncul seorang ustaz lagi yang popular mengatakan bomo tu buat betul. Yang angkat kelapa tu kan, guru-guru angkat. Betul, tak syirik dia kata. Tak dengar pun dia baca benda khurafat atau mentera-mentera dalam siri dia buat acara tu. Ibu-ibu nak jawab macam mana? Betul, memang kita tak dengar. Yang dengar dia baca Yasin, lepas tu salah lah 2-3 bacaan tu. Macam mana tu? Ustaz tu kata tak syirik. Dia melihat pada mentera. Syirik, 3 perkara ni berlaku. Salah satu tu dah syirik dah. Perbuatan, perkataan dan i'tiqad. Walaupun tak nampak pada mulut dia, ya, menunjukkan dia baca mentera, tetapi perbuatan dia ada unsur-unsur memuja jin, memanggil jin. Bayangkan kerantung tu, yang tahu kerantung, tung 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 tung, waktu solat tu kat kampung kan, dibawa tepi pantai. Buat apa? Nak katuk, oi mayat, mari datang semayang mayat ni. Diazan kat pantai. Itu unsur-unsur yang kita katakan perbuatan khurafat, perbuatan syirik. Apabila seorang percaya kepada ulam bawa sial misalan, lalu-lalu tengok ular, Allah sial ni. I'tiqad ulam bawa sial, percaya ular bawa sial, tak perlu melafazkan kata mentera, syirik. 786 yang ditulis oleh kedai mamak tu, yang diiktikad bismillah bawa berkat, syirik. Tak payah lafaz pun. Tapi ustaz tu silap dalam bab yang begini. Oleh kerana itu berhati-hati. Rasanya pelajar-pelajar yayasan taklim lagi mahir dalam bab ni. Letih kita, dah tak semangat lah. Itu belum lagi, maaf kata, pada pelajaran yang lepas orang bertanya, ustaz habis macam mana ni tentang zikir yang sambil melagu tu, ya, dia letaknya apa ni, kita tengok auto berzikir sambil melambai kan. Kalau letak tutup lampu sikit, buka lampu kat tangan tu kan, dah rupa menyanyi rock apa semua tu kan.
Mereka itu bukannya berselawat, kita yang tak faham. Mereka itu qasidah. Dah gulung tangan tu lain sikit. Ibu-ibu, mereka membawa satu qasidah tapi digunakan menipu atas nama Rasulullah, berselawat kat atas Rasulullah. Sikit je ada selawat tu. Ya. Yang lain semua qasidah. Itulah kalau kita nak tahu, itulah marhaban versi baru. Marhaban dan berjanji versi baru punya. Yang dulu punya marhaban orang tua yang pegang. Ya, tu yang pakai seragam waktu apa acara apa cukur janggut, cukur rambut, apa ke lagi, cukur jambul kan. Lagi kahwin apa semua, tu acara tu mereka buat. Marhaban tak laku dah. Makcik-makcik yang berlagu kan. Marhaban ya nu. Batuk pula dah tak larat kan. Dah tua. Jadi orang muda bangun dengan lagu Ya Hanana baru. Tapi kita mengatakan ada masalah. Kenapa kita bukan kita nak pelecehan marhaban, tak, tetapi kenapa kita mempertikaikan? Ada kalimah-kalimah yang berbahaya di situ. Kita katakan bukan kita tak setuju. Nak buat marhaban, buatlah. Nak dodoi anak yang mana anak cucu ke, dodoi. Tapi buang kalimah-kalimah yang berbahaya. Akidah kita. Misalan kalimah yang berbahaya, anta nurun fauqa nurin. Kamu adalah cahaya kemuncak cahaya, atas cahaya. Sedangkan Allah nurus samawati wal ardh. Allah lah yang kemuncak cahaya. Kenapa ditujukan kepada Rasulullah? Apabila seorang kanak-kanak menyanyi depan Rasulullah, budak perempuan kecil menyanyi, ya, dia nyanyi-nyanyi sampai satu kalimah, kami mempunyai seorang Nabi yang mengetahui perkara yang akan datang. Terus Rasulullah kata, oh stop, kalimah tu tak boleh, kerana aku tak tahu perkara yang akan datang. Yang lain tak apa, yang tu tak boleh, unsur syirik tu. Ya, terus Rasulullah kata stop tang situ. Yang lain sambung, dia sambung balik yang lain. Kita buang kalimah-kalimah yang tak baik dalam marhaban ataupun berjanji, maka buat. Dalam bab yang Hanana ni dia ada masalah lain pula. Diiringi dengan alat muzik, diiringi dengan joget, menari. Ya, itu yang bermasalah. Oleh kerana itu dia digunakan pula atas nama Nabi. Yang paling menyakitkan apabila diarahkan, bila selawat kena bangun. Ya, kena bangun. Kalau tak bangun, dia kata apa? Tak hormat Nabi. Subhanallah. Pelajar sekolah tahfiz, ya, kita tak ajar benda tu kan. Pergi majlis kahwin, mula di masjid kita ingat angkat nikah je, okey settle lah, makan lah. Rupanya dia pasang Hanana ni. Subhanallah, dalam masjid ada muzik. Saya tak boleh, saya jadi tak selesa kan. Saya keluar, tinggalkan budak-budak tu kan. Lepas tu, waktu tang selawat tu, mereka bangun. Budak-budak tak bangun. Kenapa tak bangun? Mana ustaz dia? Oh kan. Tak, dia pun tak bangun. Kau orang tak hormat Nabi. Subhanallah. Mereka dikatakan kepada pelajar-pelajar tak hormat Nabi kerana tak berdiri selawat. Kalau duduk selawat tak hormat Nabi. Budak menghafal Al-Quran, baca zikir pagi dan petang, hafal zikir pagi dan petang, ya, amal-amalan yang kita arahkan mengikut cara Rasulullah, tak hormat Nabi. Dia entah apa tonggang lagam, merokok di itu, lepas tu selawat kejap, balik tengok TV, balik tak apa dibuat. Hormat Nabi, hanya tang selawat hormat Nabi. Kita kena faham kenapa bila tang berjanji marhaban, selawat tu bangun, ya. Kenapa? Kerana menganggap Rasulullah datang. Itu asalnya. Kalau kita nak tahu, itu asalnya. Menghormat Rasulullah, ruh Rasulullah tu datang. Kali itu kepercayaan golongan Beralwi di Pakistan. Gitu kedudukannya. Penat dah, tak larat dah. Kena macam ni. Jadi oleh kerana itu ibu-ibu, ya, pentingnya kita mendidik anak dan didikan ilmu yang tepat ni supaya kita tak syirik, tak menjatuh benda-benda khurafat dan kufur yang begini. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi minta lindung kepada Allah, ittaqillah, takut kepada Allah, belajarlah dengan ilmu yang tepat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya. Allah peliharakan akidah kita insya-Allah. Ya, na'am. Majlis zikir, sebelum zikir tu dia baca doa untuk menuju Nabi.
dalam zikir tu ulang doa. Tok guru dia. Dia tak baca Guru Yahya tak ada. Yang macam tu ke tak ada. Tapi ada selawat semua dengan ayat-ayat Quran sekali dengan nama apa. Saya pernah belajar silat. Apa ni silat. Ada salah satu silat, okey. Apabila dalam silat tu dia berdoa pada seolah menyeru Panglima Hitam. Apa lagi? Panglima Harimau Berantai. Ya, dalam doa tu apa hukum dia kan? Kalau sampai menyeru kepada tok guru yang telah tidak ada ataupun tok guru yang ada kita seru macam tu tak boleh. Tapi kalau berdoa ya Allah bagi petunjuk tok guru aku, itu mungkinlah kita katakan. Ya Allah bagi petunjuk tok guru aku, bagikan dia hidayah, bagi dia begini-begini kebaikan. Okey, itu kita kata tak apalah. Tapi kalau ada unsur pemujaan tidak dibenarkan. Ya, tak dibenarkan. Oh tak faham macam habis macam mana kata duk puja tok guru pula. Baca terjemahan dia. Oh terjemahan dia. Okey. Kenapa itu yang kita katakan memuja seorang alim itu berbahaya kalau berbandingkan memuja orang-orang yang bukan alim macam penyanyi ke pemimpin ke apa ke lain. Kerana memuja orang alim ni banyak dia akan cenderung kepada masalah syirik. Berlakunya syirik pada kaum Nabi Nuh disebabkan pemujaan 5 orang alim tu. Berlaku. Orang alim tu tak reda tapi mereka puja. Mungkin kes macam Syahri Muhammad ni, dia tak mau panggilan Nabi, mungkin sekadar Imam Mahdi pemuda Bani Tamim, tapi orang membawa pemujaan tu sampai ke taraf Nabi. Tak boleh. Itulah. Oleh kerana itu memuja ulama adalah berbahaya. Bila memuja datang ta'asub, bila ta'asub habis membutakan hati. Itu pasal ulama boleh kita hormati, dengari, ya. Buat cara 3 kurun terbaik menghormati para ulama. Begitu kedudukannya. Baik. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ya, hak mana mampu kita takut pada Allah, buat. Ya, beramal dengan tahap mana yang kita boleh. Ya, jangan paksa-paksakan, tetapi berusaha dengan bersungguh-sungguh. Ayat ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dari ayat pertama. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar-benar. Nampak tak? Arahan Allah mengarahkan kita takut pada dia, bertakwa kepadanya dan berkata perkataan yang baik-baik. Kerana perkataan kita ni kadang-kadang dia bercampur. Ya, tak ada takwanya. Ya. Dia cakap jadi takwa tu disebabkan waktu kita sakit bertakwalah sikit. Ya, aduh sakit. Ya, sekadar tu. Kadang ingat sikit Allah la ilaha illallah. Bila nak sihat sikit tu dah mula tak ingat. Dia ingat pizza, ingat tu pasal nak cover balik seminggu sakit kan. Lepas tu lupa balik Allah. Tapi nak menceritakan dalam ayat ini, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakan perkataan yang benar-benar ataupun yang baik-baik. Ya. Ayat yang berhubung dengan perintah bertakwa ini banyak sekali dalam banyak sekali Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kelebihan takwa. Ya. Cuma ayat ni ayat takwa, tetapi masyarakat kita tak bertakwa dengan ayat ni. Ya, ayat apa orang kata? 1000 dinar. Macam mana cerita 1000 dinar? Cerita itu yang tak ada takwa. Cerita itu adalah cerita tambahan. Ya. Disebabkan kita mengatakan apa? Segelintir masyarakat kita bila tengok ayat ni, pertama dia jadikan tangkal letak kat rumah. Satu, atau kat kereta. Kedua, bukan dia nak beramal dengan kalimah ittaqillah kan, takwa tu, tapi dia beramal kalau ada ayat ni rezekinya bertambah. Silap. Satu. Dan kedua, cerita unsur dalam 1000 dinar tu ada cerita-cerita palsu. Tahu kan ibu-ibu? Tak tahu kan cerita 1000 dinar? Ya.
kisah seorang lelaki naik kapal, tiba-tiba nampak orang jual ayat Quran ni, okey, 1000 dinar, 1000 dinar, 1000 dinar. 1 dinar berapa harganya? Ya, kalau 1000 dinar tu banyak tu. Ya. Kalau 1 dinar, harga 1 dinar sekarang dalam, kita ambil lah RM700. Okey. Emas dah jatuh ni, tu pun murah lagi. Yang last saya tengok RM860. Okey, ambil RM700 kali dengan 1000. Okey, itulah harga dia. Jadi dia bawa, dia tengah duduk, ramai orang waktu tu atas kapal. Jadi tiba-tiba seorang tu jual 1000 dinar. Ayat Quran 1000 dinar, 1000 dinar. Orang lain tak nak beli. Tapi lelaki ni pun tertarik. Apa kelebihan dia? Awak beli, awak selamat, kan? Lepas tu, okeylah, dia macam cerita Jack and the Bean ke apa nama, Jack yang jual apa, beli kacang tu kan, macam itulah kononnya. Bila dia beli tu, dia toleh, orang tu tak ada dah, kan? Yang ni bila dia toleh, maksudnya seolah-olah dikaitkan itulah Nabi Khidir. Cerita tu dah merosakkan maklumat tentang Nabi Khidir, penipuan dalam cerita tu. Jadi bila tu dia pun baca, dia baca ayat Quran ni, baca, tiba-tiba ombak berlaku. Dan akhirnya ombak pukul, kapal pecah. Semua orang yang ada di atas kapal mati, melainkan dia dapat bergayut pada papan dan kertas tu ada pada dia. Jadi semenjak kejadian itulah maka ayat 1000 dinar pun laris di pasaran, ya? Orang yang jual tu mendapat 1000 dinar balik, kan? Orang yang jual yang dapat 1000 dinar. Okey. Jadi itu penyelewengan dalam cerita-cerita, ya, kisah-kisah umat Islam, ya, dan akhirnya ayat tu dipegang oleh masyarakat kita. Cerita mana nak sebut Israiliyat, bukan Israiliyat. Pasal Israiliyat sebelum munculnya Rasulullah. Itu cerita apa, bukan hadis. Nak kata Melayu liat pun bukan, nak kata apa, tapi cerita tak ada fakta. Ya, sebiji cerita yang begitu. Tapi menjadi pegangan. Oleh kerana itu saya nasihat macam buku wali-wali itu, berhati-hati. Cerita tu banyak cerita menipu. Kenapa? Sanad dia tak ada. Ya, sanad dia tak ada. Subhanallah. Okey? Dibaca dengan doa-doa tu. Kemudian Allahumma inna Tuhan wa illallah ya ja'alahu berdoa lah, tak menjadi masalah kalau kita berdoa. Tapi ayat ni bukan ayat doa, kan? Ini ayat Quran yang bentuk penerangan. Ayat doa macam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah, itu tak apa, kan? Okey? Kalau baca, janganlah baca ayat tu aja, baca ayat lain juga. Oh, itu yang hafal. Okey, tak apa. Kalau itu yang hafal, tak apalah, kan? Tapi kalau boleh tambahkan hafalan, ya, tambahkan bacaan yang banyak. Lebih baik, kerana setiap bacaan yang banyak tu banyak pahalanya. Tujuan berzikir agak tak kena. Agak tak kena. Tetapi tujuan sebagai bacaan Quran yang lain tu sambil kita baca tu tak apa. Maksudnya zikir dia sudut bacaan Quran. Tapi kalau macam kak itu je hafal, saya tak hafal lain, itu je. Ya, Allahu Akbar lepas Fatihah ayat ni je. Qul huwallahu pun saya tak hafal, kan? Itu tak apa. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, ayat surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Ya, kalau mengikut setengah bagian ulama mengatakan furqan ialah pembahagian, pemisah antara hak dan batil, mengenali hak dan batil. Jadi kalau kita takut pada Allah, ini di antara perkara yang berlaku kepada kita. Itu pasal bila kita takut
kepada Allah macam dalam surah Al-Baqarah, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bila kita takut pada Allah, Allah akan ajar kepada kita banyak maklumat. Yang mana kita tak ada maklumat, Allah akan buka kepada kita maklumat. Tetapi siapa yang nak takut pada Allah, ya, siapa yang nak dapat maklumat, takutlah pada Allah. Itu pasal kerajaan Baghdad pada satu ketika dahulu, ya, kita masyhur tentang Baghdad, merupakan satu kerajaan yang begitu hebat dengan teknologi, dengan maklumat ilmu yang begitu hebat. Kenapa? Takwa kepada Allah tu ada, ya. Bila tak ada, kita akan menjadi jahil. Okey, baik. Jadi ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan harap maklum. Adapun hadis-hadis ialah seperti di bawah. Okey, kita tengok dalam hadis. Fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laysa an hadha nas'aluka qala fa Yusuf nabiyullah ibni khalilillah qalu laysa an hadha nas'aluka qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah berkata, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Ya, paling mulia di kalangan manusia ini? Baginda menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Jadi pada soalan yang pertama, kefahaman Rasulullah tentang orang yang paling mulia ialah orang yang bertakwa. Kalau ibu-ibu menjaga diri ibu seperti orang yang dikatakan ini, orang yang bertakwa, ibu-ibu akan dapat kategori orang yang paling mulia. Dan insya-Allah Allah pemudahkan kita semua, ya. Amin. Untuk beramal dengan apa yang Rasulullah katakan. Kemudian lelaki ini mengatakan, para sahabat berkata, bukan itu yang kami tanya. Beliau menjawab, kalau begitu ialah Nabi Yusuf Nabiullah, putera kepada Nabiullah, putera kepada Khalilullah. Jadi disusunkan Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub dan Nabi Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Ini di antara silsilah Nabi yang amat menarik. Ya, mereka berketurunan begitu. Jadi Yusuf Nabi, Yaqub Nabi, Ishaq pun Nabi dan Ibrahim pun Nabi. Para sahabat bertanya, bukan itu yang kami tanyakan. Beliau lantas balik bertanya, apakah kalian tanya berkenaan dengan keturunan Arab yang baik? Kalau demikian, maka yang terbaik dari kalian pada zaman jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam, jika mereka memahami Islam. Okey. Jadi di sini ada 3 kategori yang dikatakan orang yang mulia di dalam Islam. Okey. Pertama, orang yang mulia di dalam Islam ialah orang yang paling bertakwa. Dan kedua, orang yang dikatakan mulia dalam Islam atau keturunan yang mulia itu ialah Nabi Yusuf bin Yaqub, Nabi Yaqub bin Ishaq dan Nabi Ishaq bin Ibrahim. Dan yang ketiga, orang yang mulia dalam Islam yang dikaitkan keturunan Arab. Kalau demikian, yang terbaik ialah mereka di zaman jahiliah adalah yang terbaik, maka dalam Islam pun dia terbaik jika mereka memahami Islam dengan betul. Jadi orang itu yang terbaik. Di waktu mereka tak faham Islam, di zaman jahiliah, mereka dah baik dah. Ya, banyak membantu orang, banyak menolong orang. Ya, macam bangsa Quraisy itu sendiri, banyak kebaikannya. Masuk Islam, jadi lagi baik, maka itu yang terbaik. Setengah orang baik di zaman sebelum Islam, masuk Islam dia jadi lembek, tak baik pula. Okay? Sebelum faham agama, Masya Allah, aktif kerja amal, bantu ni, ya, bangun pagi awal. Bila faham Islam, dia jadi malas nak buat kerja amal, ya, lepas tu malas nak buat nasi lemak untuk suami, kan, jadi malas belaka. Jadi dia dah tahu hukum hakam, banyak hukum hakam, ya. Terutamanya waktu cuti tu, dia pun cuti sama, kan, hanya urusan dengan suami tak cuti, kan, dia pun cuti. Okey, jadi tak boleh macam tu, kan. Okey, jadi baik pada waktu Islamnya idza faqahu, jika dia memahaminya. Dari lafaz faqih didammahkan qafnya dengan masyhur, tetapi yang mengatakan dengan mengkasrahkannya lalu dibacakan faqih, artinya mereka mengerti akan hukum-hukum syarak. Ya, faqih maksudnya faham arti hukum syarak. Itu pasal ilmu fiqh. Kita baca ilmu fiqh. Fiqh tu maksudnya berkaitan dengan hukum syarak.
Okey. Penjelasan hadis ini sebagai dalil bahawa seorang manusia itu dimuliakan dengan keturunan, ya, akan tetapi dengan syarat bahawa dia memahami hukum dalam agama. Keturunan tu diambil kira. Oleh kerana tu bila orang menasabkan kami keturunan Rasulullah, macam mana tu? Habis orang yang bukan keturunan Rasulullah ni tak baik ke? Pasal sekarang ni tengah isu dengan menasabkan kami keturunan Nabi. Yalah, kamu keturunan Nabi, orang yang tak keturunan Nabi ni tak ni ke? Saidina Umar bukan keturunan Nabi, Abu Bakar bukan keturunan Nabi, tapi mulia. Lalu kita mengambilkan inna akramakum indallahi atqakum. Itu usul. Sebaik-baik kamu, inna akramakum, sebaik-baik semulia-mulia kamu ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Tu. Kalau keturunan Nabi pun tak mengikut Rasulullah, habis. Dia berbangga dengan nama saya Syarifah ataupun Siti. Kerana Syarifah dan Siti ataupun Said ini memang satu dikaitkan dengan keturunan. Tetapi bila kita cek, Siti itu bukan Siti setengah tu. Siti ini keturunan Nabi. Siti lahir hari Jumaat, kan? Kalau nak bangga, saya ni keturunan Said juga, tapi dah bercampur sikit. Pasal nenek saya, dia gabung nama orang Perak, Siti. Siti ni keturunan Said dikatakan. Macam di Johor dengan Penang, Syarifah. Nenek saya nama Siti Syarifah, combine dua sekali. Kan? Binti Said Ahmad. Kan? Kuat tu kalau nak bangga keturunan Nabi. Kan? Tapi kita mengatakan kalau keturunan tak mengikut cara Rasulullah, dia bermasalah. Bukan kita nak mengatakan, tapi kalau tidak mengikut Rasulullah, keturunan Nabi Nuh pun Allah katakan bukan di kalangan kamu wahai Nuh. Anak Nabi Nuh, tapi dia ingkar kepada Nabi. Habis. Kita menghormati keturunan, kita raikan, tapi hendaklah dia mengikut Rasulullah betul, baru jadi. Kalau tak ikut, tak boleh. Itu pun tara budak tu, ya, subhanallah, saya kesian. Dia ni Said, kan? Dia miskin, cacat, miskin, kan? Mula-mula waktu dia kuat sikit, dia buat kerja tu, baik basikal tu, Jabatan Agama bantu, kan? Mungkin tak perasan ke apa. Lepas tu sampai, bukan Jabatan Agama, Jabatan Kebajikan, Kebajikan bantu. Lepas tu habis tu dia dah sampai satu tahap, dia tak boleh buat kerja, nak pegang pun tak kuat, kan? Dia minta kepada bantuan zakat, tak dapat. Kerana apa? Kerana kamu ni Said, keturunan Rasulullah, tak boleh zakat, kata. Dia kata menyesal nama aku Zaid. Kesudahannya dia menyesal nama dia begitu, kan? Jadi kita mengatakan Said yang ada di Malaysia, misalnya Said yang berada macam di Perak ke apa, mereka tu mungkinlah kita kata keturunan Rasulullah, tetapi keturunan dah bercampur baur. Said ni dah makan belacan, dah makan tempoyak, dah apa semua, dah bercampur baur, dah boleh terima zakat, tak menjadi masalah, ya. Tetapi masyarakat kita tak faham, habis jadi begitu kedudukannya, ya. Okey, dalam bab ini membicarakan hadis ini sebagai dalil bahawa manusia dimuliakan dengan keturunan, akan tetapi dengan syarat bahawa dia memahami hukum dalam agama. Tu dia. Kalau tak faham, jangan sebutlah, malu kita menyebutkan kita keturunan siapa. Dan ibu-ibu kita semua keturunan Nabi, alhamdulillah. Paling kurang Nabi Adam. Okey. Kemudian tidak diragukan lagi bahawa keturunan ini memberi pengaruh, betul. Oleh kerana itu Bani Hashim merupakan sebaik-baik orang dan keturunan yang paling mulia, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, merupakan bahagian dari mereka. Maka apabila ingin menjadi mulia di sisi Allah dan memiliki tempat di sisinya, anda harus bertakwa. Maksudnya ditekankan di sini ialah paling utama ialah bertakwa, ya. Keturunan amat penting, tetapi mestilah diiringi dengan ketakwaan. Kalau tak, bermasalahlah kita. Okey, ada apa soalan di sini? Ada soalan? Ya, naam. Tanya sikit tentang Hisham Hamani dengan Tarikat Syabani. Tanya apa tu? Macam mana Tarikat Syabani ni, dia orang ni sesat ke? Semua yang tidak mengikut Rasulullah dikategorikan sesat. Okey, senang. Okey. Ada pun mereka tu
secara kasar semua jaluran tarikat dia tidak akan lari daripada jaluran kefahaman Syiah, cara mereka mengambilnya. Mungkin ada yang bertanya ya tentang tarikat Naqsyabandi. Mungkin ada ke sini yang mengambil tarikat Naqsyabandi? Ada tak ada? Ada. Saya di antara orang yang mengambil tarikat Naqsyabandi satu ketika dahulu sebelum pergi belajar. Okey. Nun dekat. Sebut Kajang saya pergi ambil. Saya ambil di sana. Ya, subhanallah. Waktu jahil kan, kita jahil nakkan Islam. Dan saya itulah Sayyidina Ali punya qaul amat penting, dan Imam Syafi'i memberikan petunjuk amat penting. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tak tengok kepada seseorang. Saya dulu menilai seorang tu pakaian satu bab, lepas tu tengok muka orang tu bercahaya kan, satu bab. Tak tahu dia pakai lotion apa, tak kira, nampak bercahaya tu, itulah dia. Saya ikut. Saya waktu tu dalam kategori SPM, macam tu lepas SPM kan, saya sanggup pergi semata-mata. Mula saya nak ikut program lain. Waktu tu tengah mencari agama, tiba-tiba orang kata, jom kita pergi ke sana. Saya kata ini peluang nak tahu. Saya pergi ke Kajang dan saya ambil tarikat Naqsyabandi. Sewaktu saya nak pergi ambil tu, dia adalah acara-acara dia kan, acara pergi ambil apa ni, bertemu dengan tok guru, nak ambil ni kena mandi dulu kan. Dia letakkan 3 air, dicampurkan dengan limau tu 3 air. Niatkan yang pertama air, saya tak ingat, tapi air Zam-Zam. Yang kedua air apa ya, tapi yang ketiga air Telaga Kausar. Ibu-ibu saya dah mandi air Telaga Kausar, ibu-ibu belum lagi kan. Astaghfirullahalazim kan. Saya 3 orang pergi dan saya mandi ya, dengan niat yang begitu. Okey. Dan saya pergi mengambil tarikat tu ya, tarikat Naqsyabandi dengan Syekh tu. Ada cara-cara untuk bertemu dengan Syekh, bukan cara ni aja ya. Cara tu mesti beradab. Kita tak ada serban ke? Bak serban sini. Kain ke? Cadar ke? Bak sini. Oh, jangan cadar besar kan? Di mana dalam zikir, dalam pertemuan tu dia ada, kalau nak pergi berjumpa dengan tok guru kan, kita duduk salam, pergi jumpa tok guru, salam kan, cium tangan. Lepas tu ngadap ni dia akan bagi kita bai'ah ataupun apa, ijazah untuk membenarkan zikir yang diajarkan tu ya. Jadi saya pun ambil, okey, Fadil, Muhammad Fadil Kamarudin, saya ijazahkan awak dengan tarikat Naqsyabandi gini. Macam akad nikah tu. Okey, sah. Okey, terima. Habis kami dua orang yang ikut, orang baru, yang lain tu adalah orang lain saya tak kenal. Lepas tu bila dah ambil tu, nak balik ke belakang, tak boleh bagi punggung, maksudnya ngadap muka punggung kita ke tok guru, biadab. Kena reverse. Kan tengok belakang kan, reverse. Okey, alhamdulillah kan. Lepas tu dia mulalah dia acara zikir tu, dia berkumpul. Okey, pertama kita mengatakan Rasulullah tak pernah buat begitu kan. Okey. Lepas tu mudah-mudahan Allah bagi petunjuk lah, tapi tok guru tu dah meninggal kan. Lepas tu waktu nak start berzikir tu, itulah ya, kita acara pertama ya, serban kita biasa orang tu pakai macam itulah paling kurang kan. Apa ni? Okey. Kan. Okay, serban orang pakai macam tu kan. Paling kurang. Tapi waktu berzikir kita tak pakai begini. Okey, buka 4 segi. Tutup begitu. Okey. Okay. Okey, jadi ditutup lampu. Pok. Tutup. Buka lampu hijau. Zoom. Kan. Dalam masjid ni. Saya pun kita dah tutup ni. Okey. Tapi ya, dalam masjid ni mereka lah. Okey. Jadi cuma saya bukan seorang yang, maksudnya kalau saya ikut kerana saya mencari, bukan saya fanatik, tak. Oleh kerana tu saya tak akan buat secara tulus. Maksudnya bukan tak tulus, saya takkan ni kerana saya nak tahu kan. Jadi bermulalah acara zikir tu kan, la ilaha illallah kan, la ilaha illallah, tangan pegang tasbih. Sewaktu buat zikir tu dah mula nak tu, oleh kerana cahaya lampu kelam kan, saya buat macam tu, saya tengok kan, la ilaha illallah, tengok kan, saya tengok buat macam tu, tengok
Tok Guru ni tengok aku ke? Tutup. La ilaha illallah. La. Kemudian bila dah sampai ke puncak tu, laju ni zikir. Saya rasa lain macam la ilaha illallah. La. Saya buka belah sini. Tengok orang tu tengah duduk bersila. Duduk ke depan. Kan? Saya kata jin ni, tutup kan. Buat lagi. Lepas tu tengok belah sini pula. Orang tu duduk ke depan. Terus tutup kan. Takut. Saya jadi takut. Apa ni? Depa ni kena jin ke apa ke? Oh. Tengah-tengah zikir ni terentuk kepala tu. Terentuk kuat. Memang zikir tu kuat. Okey. Sampai dah kira habis tu, hati berdebar ni, suspend. Tapi kita pun tengok Tok Guru juga, takut kan. Tak apa. Lepas tu habis tu kita tutup tu kan. Dia bila terlampau asyik sangat berzikir tu kan, dia ada konon-konon zuk dia tu. Kita dengar orang sebelah, kita pun gamboi kan. Subhanallah. Saya teringat dalam kisah tu. Tapi Alhamdulillah Allah bagi petunjuk tak taksub dalam bab ni kan. Disebabkan itu saya dapat keluar daripada sahabat saya tak nak. Yang dua orang tu sahabat saya nak teruskan, yang seorang lagi tak nak belajar, nak tunggu ilmu laduni. Dan bila sampai satu tahap tu, saya pergi ke bahagian bawah tu, ya, bila saya tengok Tok Guru tu tengah duduk atas bangku, ya. Datang seorang orang kanan dia, datang pertama dia cium kaki Tok Guru. Saya kata dalam hati, mana boleh sujud pada orang bentuk begini. Walaupun cium tu di kategori sujud. Di situ saya datang terdetik, tak boleh nak terima. Kerana dah kita tahu kisah sejarah, nahnu qauman la nasjud illa lillah. Kita adalah kaum yang tak sujud melainkan Allah. Di situ saya mula tak berapa nak selesa. Lepas tu cucu Tok Guru tu bercerita, ya, jin sana berlawan, jin sini berlawan. Lepas tu tangan tu merokok, pegang rokok. Umur 15 tahun. Seorang abang tu kata, adik jangan buat macam ni, tak boleh merokok. Tak apa, Tok Guru kata makruh. Saya kata biadab betul budak ni. Kita tak biasa biadab umur 15 tahun nak bicara dengan orang tua begitu kan. Tang situ saya lagi. Lepas tu sampai hari nak sampai masa nak balik tu, dia kata kalau kita berzikir, saya ambil apa adalah perkara-perkara dia. Siapa yang kalau dia kata beli gambar ni, gambar Tok Guru. Ada dua gambar, satu nampak ni je, satu penuh kaki. Okey. Kalau awak nak berzikir, pegang tasbih tu macam ni, kan? 1000 kali. Okey. Jadi awak tengok muka Tok Guru. Sebiji macam Al-Arqam punya lah. Jadi tengok dan cuba bayangkan Tok Guru. Jadi kalau bayang tu Tok Guru macam muka biasa, okey, tak apa. Tetapi kalau kita terbayang-bayang muka Tok Guru macam berbentuk kambing atau bentuk apa yang tak ni, itu tandanya dosa kamu. Dosa kita. Kalau nampak berseri-seri, bagi tahu kami. Nak tunjuk makan. Nasib baik saya bukan jenis penipu juga kan. Kalau saya jenis penipu, saya kedudukan makam saya di Nasyabandi tu tinggi. Pasal saya kata saya nampak Tok Guru bercahaya, bukan bercahaya macam matahari. Mesti naik pangkat kan. Tapi kita bukan jenis orang nak mengampu kan. Wallahu a'lam bissawab. Dan begitu kedudukan Nasyabandi yang saya kenali di sana. Hampir serupa belaka. Jadi kalau itu bukan sunnah Rasulullah. Maka tak ya. Syekh. Kenapa tu? Semua ada unsur yang sama. Ya. Kerana mereka bersyaratkan zikir melihat kepada gambar. Yang ni kenangkan gambar Tok Guru. Dia tak boleh kenang tengok zikir gambar Kak Sabah, tak jadi. Ya. Ataupun itu pasal Al-Arqam kemuncak memuja Tok Guru. Saya dulu kan Sungai Bercala tu kecil-kecil datang pasal kes nak cari kebenaran lah. Ikut Sungai Bercala tu 2-3 kali saya datang. Ya, waktu program yang masyhur dengan program apa nama? Kemah ibadah. Sampai dia kata tengok bulan, kita tengok. Nampak tak muka Syahri Muhammad? Kita tak nampak, dia nampak. Punya taksubnya dia. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Jadi itu saja. Dan mudah-mudahan ya, itu yang saya katakan, terutamanya bagi mereka yang mencari, jangan taksub. Carilah kebenaran itu melalui kebenaran itu sendiri. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah.